Tetapi ada juga kawan-kawan yang memaki hamun dia, yang memberi ucapan-ucapan kasar dan kesat sampai terluka hati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi dalam video kali ni aku nak resensi buku yang bertajuk Lelaki Terkaya di Babylona. Okey, tak tahulah Babylon dalam bahasa Melayu apa, Babylona, apa-apa, tak tahu. Tapi kalau korang tahu, komen dekat bawah mana satu Babylon dalam bahasa Melayu. Sebenarnya tajuk buku ni adalah The Richest Man in Babylon. Secara ringkasnya, buku ni menceritakan tentang hukum akam dan asas kewangan dan cara-cara membina kekayaan. Memetik kata-kata daripada salah seorang watak penting dalam buku ni yang bernama Arkad, lelaki terkaya di kota Babylon. Beliau berkata, harta yang banyak akan pergi kepada mereka yang faham tentang hukum-hukum kewangan serta tahu cara mengawal peningkatan hartanya. Okey, jadi kita perhatikan dekat sini, faham dekat sini maksudnya satu benda yang sangat sinonim dengan ilmu pengetahuan. Dengan erti kata lain, hanya orang-orang yang tahu dan faham dengan jelaslah apa itu hukum hakam kewangan yang boleh membina kekayaan. Kategori buku ni adalah fiction, iaitu penceritaan. Buku ni menyampaikan konsep-konsep kewangan dan hukum hakam kewangan melalui penceritaan. Bagi aku secara peribadi, buku ni kekuatan dia adalah pendekatan yang dipilih itulah yang macam aku cakap tadi, iaitu penceritaan. Sebab pengajaran yang disampaikan melalui penceritaan adalah lebih berkesan berbanding pengajaran yang disampaikan secara biasa macam yang kita dulu masa sekolah-sekolah dulu. Ada bahagian menarik yang diceritakan oleh Tengku Asmadi dalam buku beliau, iaitu Motivasi Alihan Pelajar, yang mana beliau mengajarkan pelajar satu konsep tu, satu pelajaran tu, dan lebih kurang seminggu ke 2 minggu kemudian dia uji balik pelajar tu atau dia tanya balik pelajar-pelajar dia apa pasal benda tu, diorang lupa. Akan tetapi cerita yang disampaikan pada hari yang sama mereka diajarkan konsep tu, diorang boleh ingat. Jadi maksudnya lepas satu jangka yang ketiga, diorang lebih ingat cerita berbanding pelajaran. Dengan erti kata lain, kalau kita nak pelajaran tu disampaikan dengan lebih berkesan kepada para pendengar kita sampaikan melalui penceritaan, dan itulah kekuatan buku ni, iaitu dia mengajarkan konsep-konsep kewangan melalui penceritaan. Mungkin kisah-kisah ini berbeza tetapi pelajaran mereka hampir-hampir sama, iaitu mereka menekankan konsep yang sama, iaitu hukum hakam kekayaan. Dan perkara best lagi pasal buku ni adalah bila dia dah habis satu cerita, satu bab kisah seseorang tu, dia ada bahagian ringkasan dia tahu. Kita boleh rujuk balik apa benda dia bagi tahu secara langsung. Kalau kisah kan dia akan bagi tahu secara tak langsung. Tapi kalau kita tak faham atau mungkin samar-samar, dia ada bahagian yang iaitu dia ringkaskan semuanya. Dia cerita secara langsung apa itu hukum hakam kekayaan. Dalam banyak-banyak kisah dekat dalam buku ni, aku rasa paling tertarik dengan kisah seorang saudagar unta kaya raya bernama Dabasir. Sebab apa? Aku ceritakan dekat sini. Dahulunya beliau sebelum menjadi seorang saudagar unta yang berjaya dan kaya raya, beliau adalah seorang hamba di Syria. Boleh bayang tak macam mana dari seorang hamba kepada seorang saudagar yang berjaya? Kisah Dabasir ni diceritakan dia ni adalah anak orang kebanyakan dan dia memang dilahirkan merdeka. Dia bukan lahir sebagai hamba, tetapi dia lahir sebagai insan yang merdeka. Cumanya masalah dia ni adalah dia tak pandai mengurus kewangan dia. Dia dah berkahwin dan dia mulalah mengurus kehidupannya sendiri. Dia mencari makan, dia yang sebagai tukang mencari rezeki bagi memberi makan isteri dia. Tetapi dia ada amalan buruk, iaitu dia suka berhutang. Dia akan berhutang dengan orang pekedai A, pekedai B, pekedai C, hanya semata-mata untuk berbelanja pada benda-benda yang tak perlu, macam pakaian mewah atau tempat barang-barang mewah dan macam-macam benda-benda yang tak perlulah. Lama kelamaan hutangnya melebihi pendapatannya. Hutang dia segini tapi pendapatan dia segini, menyebabkan dia tak mampu nak membayar hutang kepada pekedai-pekedai tersebut, dan pekedai-pekedai tersebut pun marahlah, mengejar-ngejar dia. Jadi dia pinjam kepada kawan-kawan dia pula untuk melangsaikan hutang-hutang kepada pekedai, dan kawan-kawan dia pun adalah yang memberi hutang kepada dia. Tapi hutang yang diselesaikan dengan hutang tetap juga namanya hutang kan. Contoh dia mungkin dah langsai dengan orang pekedai A tapi dia berhutang dengan kawan A pula.
Jadi tak selesai pun hutang tu. Disebabkan perangainya sendiri yang tak pandai mengurus duit, akhirnya isteri dia melarikan diri ke rumah ayahnya. Isterinya dah tak nak hidup dengan dia. Kawan-kawan dia kejar dia. Pemiutang-pemiutang lain kejar dia juga. Jadi dia melarikan diri ke Syria, meninggalkan segala hutang-hutangnya di kota Babylon untuk mencari rezeki di Syria dengan harapan mungkin dia boleh membayar hutang-hutang kawannya melalui kekayaan yang dikumpulkan dekat Syria pula. Kemudian dia cerita dekat Syria pula dia ada masalah dengan kewangan juga, dan akhirnya dia dia terlibat dengan segerombolan perompak dan dia bekerja sama dengan perompak-perompak tersebut untuk merompak segala kafilah-kafilah dagang. Masa mula-mula dia merompak kafilah dagang tu, dia cerita memang masyuk, dia dapat kekayaan. Tetapi malangnya bila kali kedua pula diorang merompak, nasib tak menyebelahi diorang, iaitu diorang dikalahkan dan ditangkap oleh para pegawai dan juga tentera-tentera umpahan pengawal yang melindungi kafilah dagang. Maka dengan itu dia lepas ditangkap, akhirnya dia pun dijual sebagai hamba di Syria dan bermulalah perjalanan hidupnya yang jauh lebih susah berbanding hidupan sebelumnya. Adalah banyak diceritakan saat-saat dia berada di Syria sebagai hamba yang mana hidup dia memang perit, tetapi dia berjaya meloloskan diri berkat bantuan dengan salah seorang wanita. Lepas sahaja dia berjaya melarikan diri, dia kembali semula ke kota Babylon tempat tinggalnya. Berbeza dengan sebelumnya, kali ini dia kembali ke Babylon dengan azam yang tinggi, iaitu dia mahu melangsaikan hutang-hutang kepada kawan-kawannya dan hutang-hutang kepada orang yang berhutang dengan dia, macam orang kedai ke orang memanalah. Jadi benda pertama yang dia buat adalah dia berjumpa dengan setiap orang pemiutang dia daripada rakan-rakan macam tu, dan dengan harapan dia bagi tahu diorang situasi dia dan dia minta pertolongan, berilah aku sedikit masa lagi untuk bayar hutang. Adalah beberapa rakannya yang baik hati memberi dia lebih masa lagi, tapi ada juga kawan-kawan yang memaki hamun dia, yang memberi ucapan-ucapan kasar dan kesat sampai terluka hati dia. Walau bagaimanapun dia tidak berputus asa, sebaliknya dia teruskan usaha gigihnya untuk melangsaikan satu persatu hutang kawan-kawannya. Dekat sini yang paling menarik, macam mana dia langsaikan satu persatu hutang dengan kawan-kawannya adalah dengan cara berperingkat. Dia mengamalkan segala konsep dan hukum hakam kekayaan yang telah dipelajarinya di Syria, dan dia mula aplikasikan satu persatu secara berperingkat perlahan-lahan sehingga akhirnya hutangnya langsai. Bagi aku yang menarik pasal buku ni adalah walaupun dia menceritakan tentang satu zaman yang ribuan tahun sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam, tetapi peraturan dan perundangan tentang hukum hakam kekayaannya masih boleh diguna pakai sampai ke hari ini, masih relevan lagi. Itu sahaja resensi untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video daripada aku. Itu sahaja dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.